Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim, wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Apa khabar tuan-tuan, saudari muslimin muslimat? Alhamdulillah diharapkan semuanya pada keadaan sihat di rumah masing-masing. Alhamdulillah, sekali lagi insya-Allah pada malam ini kita dapat bersama untuk kita menyambung tazkirah ataupun pengajian ilmu malam ini insya-Allah. Dan apa yang saya nak kongsikan pada malam ini tuan-tuan, itulah hadis berkenaan dengan keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu terdapat 70,000 golongan 70,000 umat baginda Rasulullah yang masuk ke syurga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni terima daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uridan alayya fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wa nabiyyu wa ma'ahu rajulun wa rajulani wa nabiyya laysa ma'ahu ahadun iz rufi'a li sawadun azim fazanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu walakin unzur ila al-ufuq fanazartu fa iza sawadun azim faqila li unzur ila al-ufuqil akhar fa iza sawadun azim faqila li hazi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab summa nakhada fadakhala manzilahu fahadha an-nas fi haula'i allazina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab. Faqala ba'duhum fala'allahum allazina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala ba'duhum fala'allahum allazina wulidu fil Islam falam yusyriku billah wa zakaru asya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man ladzi takhuduna bih fa akhbaruhu faqala hum allazina la yarkuna wa la yastarkun wa la tatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukashah ibnu Muhsin al-Asadi faqala ud'u Allah ayyajalani minhum faqala anta minhum summa qala rajul akhar faqala ud'u Allah ayyajalani minhum faqala sabaqaka biha Ukashah. Muttafaqun alaih. Hadis ini tuan-tuan terima daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma telah meredha Allah taala keduanya, anak dan juga ayah dia lah. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uridan alayyal umam. Uridat ni ditunjukkan ataupun diperlihatkan, dibentangkan alayya umam, ke atasku beberapa umat. Fara'aitu nabiyya wa ma'hu ruhaitu, dan maka aku melihat nabi beserta dengan umatnya dalam jumlah ruhaitu. Ruhaitu satu jumlah yang tak ramailah. Jumlahnya ada menyatakan bahawa di antara 3 ataupun 7 hingga 10 ataupun bawah daripada 10. Antara 3 ataupun 7 sama ila asyarah kan, wa maduna asyarah
kan, sama ada 3 atau 7 hingga pada jumlah 10 ataupun bawah daripada 10. Itu rekan ruhaita. Jadi Nabi kata, aku melihat ada seorang Nabi bersertanya umatnya yang jumlahnya ruhaita. Ruhaita ni jumlah yang tak sampai 10 lah. Wan Nabi mahu rajulun wa rajulani. Dan ada Nabi yang aku lihat bersamanya itu seorang pengikut dan 2 orang pengikut. Mana ada seorang pengikut, ada 2 orang pengikut. Wan Nabi laisa ma'hu ahadun. Dan ada juga Nabi yang tak ada pengikut. Laisa ma'hu, tak ada bersamanya seseorang pengikut, tak ada pengikut, tak ada seorang je. Izrufi ali sawadun azim. Hinggalah tiba-tiba aku diangkatkan ataupun diperlihatkan satu kelompok yang ramai. Fazanantu annahum ummati, lalu aku menyangka itulah umat aku. Kan, setelah ditunjukkan kepada Nabi, kan ada Nabi, ada umat, ada tak ada umat. Kemudian Nabi ditunjukkan satu kelompok, jumlah kelompok yang ramailah. Dan Nabi ingat itu umat dia. Fakilali, maka dikatakan bagi aku, haza Musa wa qaumuhu, itulah dia Nabi Musa bersama dengan kaum dia, wahai Muhammad. Kamu jangan ingat tu umat engkau, tu bukan umat engkau tu. Itu Nabi Musa sama dengan umat dia. Walakin unzur ilal ufuq, tetapi lihatlah kepada ufuk, kata yang berkata. Ada yang menyatakan malaikat lah. Ada yang menyatakan malaikat Jibril yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, lihatlah kepada ufuk. Kemudian panazartu fa iza sawadun azim, maka aku melihat pada tempat yang ditunjuk oleh mereka tadi, dan aku melihat satu kumpulan yang ramai. Kan, fakilali, maka dikatakan bagiku, unzur ila ufukil ahar, lihatlah kepada ufuk yang lain pula. Setelah disuruh lihat pada satu ufuk dengan jumlah yang ramai, kemudian ditunjuk pada Nabi, minta tunjuk ufuk yang lain pula, ataupun suasana tempat yang lain yang jumlahnya lagi ramai. Sawadun azim, sawadun man hitam yang besar, mana satu kelompok yang besar lah. Fakilali, maka dikatakan bagiku, kata Rasulullah, hazihi ummatuka, itulah umat engkau. Kan, ya Muhammad, itulah umat engkau, inilah umat engkau. Wa ma hum sab'una alfan yahulul jannah bighairi hisab, bersama dengan mereka itu, sama dengan mereka, mana umat engkau tu lebih kurang dalam 70,000, sab'una alfan, 70,000, yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa dihisab, wala azab, dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nakhada, kemudian Nabi pun berpaling. Setelah Nabi bercerita benda tadi, di mana tuan-tuan Nabi cerita? Di depan para sahabat. Kemudian Nabi pun beredar ataupun berpaling. Fadakhala manzilahu, kemudian Nabi masuklah rumah. Fahadha nas, maka manusia pun bercerita-ceritalah, berbual-bual, ya. Fiha ula'il ladzina hulul jannah bighairi hisab bila hisab wal azab. Jadi para sahabat pun cerita-ceritalah, agak siapa yang Nabi cakap ni yang masuk surga ni lebih kurang jumlahnya 70,000 ni, tanpa hisab dan tanpa azab, tak dihisab, tak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'duhum fala'allahum allazina sahibu Rasulullah SAW, maka berkatalah sebahagian mereka itu para sahabat, fala'allahum, mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang sahibuna Rasulullah, yang menjadi sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lah jadi sahabat ni, kita yang dikatakan 70,000 tu. Wa qala ba'dhum, berkatalah sebahagian mereka itu, dia kata fala'allahum allazina wudidu fil Islam, mudah-mudahan yang dimaksud oleh Nabi itu orang-orang yang diperanakkan pada masa Islam, kan, diperanakkan lahir Islam, wala musyriku billah, dan dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zakaru asya, lalu mereka pun menyatakanlah perkara-perkara lain lah. Jadi masing-masing membuat andaian-andaian lah. So agak siapa yang Nabi kata 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ini. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu, maka tuan-tuan, lepas tu Nabi pun keluar, kan, Nabi keluar. Faqala, maka Nabi kata, mal ladzi tahudu fi, apakah yang kamu duk buat-buat ni semua, apa yang kamu duk bincang-bincang ni?
Fa'akhbaruhu, lalu mereka mengkhabarkan kepada Rasulullah apa yang mereka bincangkan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, hum allazina la yarkuna wa la yastarkuna wa la yatatayyarun. Mereka itulah orang-orang yang tidak menjampi. Kata Rasulullah, itulah orang-orang yang tidak meruqyah ataupun menjampi, wala yastarku, dan tidak minta untuk dijampi, wala yatatayyarun, dan tidak pula orang kata mengambil sempena sial, kan, dengan sial burung, dengan burung-burung lah, tak menganggap burung itu membawa sial. Wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Ta'ala mereka itu bertawakal. Ya. Jadi Nabi pun sebutlah siapakah golongan yang masuk syurga tu, yang 70,000 tu yang tidak dihisap dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sabda, dia kata, hum allazina yarkun, orang-orang yang tidak menjampi, wala yastarkun, dan tidak minta untuk dijampi, wala yatatayyarun, dan tidak mengambil sempena sial dengan burung. Tidak menganggap burung itu membawa sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka bertawakal. Faqama Uqasyah bin Mihsan al-Asadi. Kemudian lepas tu berdirilah seorang sahabat bernama Uqasyah bin Mihsan al-Asadi. Faqala, maka dia berkata, Udu Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku ni dijadikan dalam kumpulan 70,000 itu. Jadi Uqasyah minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk salah seorang daripada 70,000. Faqala anta minhum. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, anta minhum, kamu termasuk dalam kumpulan mereka 70,000. Summa qala rajulun akhar, kemudian berdirilah lelaki yang lain. Tiba-tiba lelaki lain bangun pula. Cuma tak dinyatakan siapa lelaki itu. Siapa lelaki itu tidak dinyatakan, tidak disebutkan. Kan? Apa kata Rasulullah? Apa kata dia? Faqala ud'ullah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, jadikan aku sebahagian daripada mereka itu. Jadikan aku sebahagian daripada 70,000 tadi. Faqala sabaqaka biha Uqasyah. Kamu telah didahulukan oleh Uqasyah. Muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis dalam ni menyatakan pada kita tuan-tuan bahawa di mana pada akhir zaman nanti, kan, di akhirat besok, kan, akan berlakulah keadaan tadi di mana ada nabi-nabi yang jumlah pengikutnya ramai, ada nabi-nabi yang jumlah pengikutnya tidak ramai, dan ada nabi-nabi yang jumlah pengikutnya tak ada langsung, ada seorang, ada dua orang sebagainya. Kemudian umat yang ramai berikutnya antaranya adalah umat Nabi Musa AS, dan yang paling ramai sekali adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan umat baginda itu terdapat 70,000 yang masuk syurga, tidak dihisap dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan 70,000 itu. Baik, sebenarnya hadis berkenaan dengan 70,000 ni banyak hadis-hadis yang lain juga, bukan satu hadis. Ada juga hadis riwayat daripada Imam Bukhari dalam riwayat lain menyatakan, dari riwayat daripada Ibn Abbas, kan, ada nyatakan bahawa hadis ni pun lebih kurang sama dengan hadis ini, yang mana akan ada masuk 70,000 daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi tidak berbeza sedikit lafaz yang digunakan. Kalau dalam riwayat tadi menyatakan itulah golongan-golongan yang tidak menjampi, tidak minta dijampi, dan tidak mengambil sempena dengan sial burung. Tetapi ada satu riwayat lain menyatakan faqala hum allazina la yastarquna wa la yatatayyarun wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini pun riwayat daripada Imam Bukhari juga. Mereka itulah orang-orang yang tidak minta dijampi, dan mereka juga tidak meminta percaya kepada sial daripada burung. Kemudian wala yaktawun, dan mereka juga tidak menggunakan kaedah perubatan, menggunakan kai,
Iskia ini istilahnya maksudnya menggunakan besi panas. Wala yaktaun, dan tidak menggunakan besi panas dalam kaedah perubatan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka itu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini tuan-tuan, hadis daripada Ibn Abbas ini ada sedikit perbezaan berkenaan dengan jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menambah perkataan la yastaun, la yaktaun. Yaktaun ni maknanya tidak menggunakan kaedah perubatan dengan menggunakan besi panas. Kemudian besi panas tadi diletakkan kepada anggota-anggota dasar dan sebagainya. Jadi tidak, Nabi baginda sallam tidak menggalakkan umat baginda sallam menggunakan kaedah begitulah. Jadi larangan yang disebut di sini bukan larangan bermakna haram, tidak. La yaktaun ni, jangan kamu menggunakan besi panas untuk perubatan, ini bukanlah kaedah yang haram, tetapi Nabi kata dia tak suka. Itu disebut. Nabi kata, aku tak suka cara itu. Kalau ada cara lain, itu lebih baiklah. Baik, kemudian wa maksud hadis, dan bermula maksud hadis ini bayan anna hunaka fi'ah min hazil ummah yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan maksud daripada hadis yang kita baca ni tuan, menyatakan bahawa di sana ada satu kumpulan daripada umat baginda Rasulullah SAW tadi masuk syurga tanpa hisab. Tidak nak nyatakan di sini bahawa ada ahlu jannah min hazil ummah. Bukan maksudnya hadis ini nak nyatakan bahawa umat Nabi ni 70,000 saja masuk syurga, tidak. Bukan makna hadis ni nyatakan pada kita umat Nabi ni masuk syurga 70,000 saja, tidak. Tapi melebihi daripada 70,000. Fa ulai sab'una alfan al-musyaru ilaihi fil hadis hum bi manzilatin 'aliyah min hazil ummah lil mazaya khassa ikhtasu biha zukira fil hadis, ataupun zakara fil hadis. Dan mereka itu yang 70,000 tadi adalah keterangan kepada mereka, nak menunjukkan pada mereka itu mendapat manzilah aliyah, satu tempat yang tinggi lah daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mana 70,000 ni nanti dia akan mendapat satu tempat yang khusus, manzilah aliyah, satu tempat yang tinggi min hazil ummah, daripada umat baginda Rasulullah sallam yang dikhususkan kepada mereka. Masya-Allah tuan-tuan. Baik. Kemudian dalam satu riwayat pula lain menyatakan bahawa ada riwayat menyatakan tidak disebutkan Ukasyah. Macam dalam hadis yang kedua saya baca ni kan, dia tidak disebutkan Ukasyah bin Mihsan itu yang minta supaya Nabi SAW doakan untuk dia. Ada pula orang yang menyatakan disebut Ukasyah bin Mihsan. Itu tak ada masalah lah. Semua nak nyatakan pada kita terdapatnya kata pelbagai riwayat yang menyatakan bahawa ada yang menyatakan ada Ukasyah termasuk dalam lafaz itu, dan ada yang menyatakan Ukasyah tidak masuk dalam lafaz tersebut. Yang masuk dalam hadis itu menyatakan bahawa Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ukasyah. Baik. Kemudian berkenaan, kita berbalik kepada berkenaan dengan jampi tadi. Dalam hadis yang saya baca tadi bahawa baginda Rasulullah SAW melarang kita daripada menjampi dan juga melarang kita daripada meminta jampi. Okey, dalam kaedah menjampi ini ada dua pendapat ulama. Ulama telah bersepakat menyatakan ada dua pendapat dalam kaedah menjampi. Satu yang dibenarkan Islam dan satu yang tidak dibenarkan Islam. Yang dibenarkan Islam itu ialah dengan menggunakan ayat-ayat Quran ataupun doa-doa maksur yang diterima oleh baginda Rasul, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan ruqyah ataupun jampi-jampi yang tidak menggunakan ayat Quran, tidak menggunakan doa-doa maksur, menggunakan bacaan-bacaan mentera-mentera tertentu yang kadang-kadang kita tak faham pun makna daripada apa yang dibaca oleh orang itu, maka benda inilah yang ditegah dan dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sepakat ulama lah. Jadi maknanya kalau ikut pada zahir ayat itu macam seolah Nabi melarang menjampi meruqyah itu, sebenarnya tidak. Sebab ada kita pun lihat dalam dia punya syarah hadis ini, mana adanya pendapat, ada duanya pendapat
ya. Ada dua yang pendapat menyatakan satu pendapat kata Imam Qurtubi, dia kata ruqyah ma kana minhu bi raqiyah jahiliyah aw bima lam ya'rifu fawajib istinabuhu min sairil muslimin wa istinabuhu hasil min aksarihim. Ya, meruqyah ataupun meminta ruqyah ini pada asalnya dia pada zaman jahiliyah. Kalau seandainya benda-benda sumber kepada benda-benda zaman jahiliyah ataupun dengan suatu benda yang tidak diketahui asal usul daripada bacaan-bacaan tadi, kata musannaf, dia kata Imam Qurtubi, wa wajib istinabuhu min sa'iril muslimin, wajiblah menjauhkannya daripada sekalian orang Islam. Wajib kita menjauhkan, kerana apalagi kalau bacaan-bacaan itu bercanggah yang memusyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nabi juga ada menyebut dalam satu hadis yang diterima daripada Sahal bin Sa'ad, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulanna min ummati 70 alfan aw 700 alfin syakka ahadun rawatul hadis la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhum ala suratul qamar lailatul badri, rawahul Bukhari. Nabi menyebut dalam satu hadis, sungguh akan dimasukkan ke dalam syurga umat aku itu sebanyak 70,000 ataupun 700,000. Ni satu riwayat lain pula, mana 70,000 atau 700 alfin ataupun 700,000. Tetapi perawi hadis ni syak. Dia syak lah. Dia ragu berkenaan dengan 700,000 ini. La yadkhulnaha awwaluhum, tidak masuklah awal mereka sehingga masuklah akhir mereka. Wujuhum, wajah mereka ke suratul qamar, muka mereka itu seperti rupa qamar, bulan lailatul badri, seperti bulan penuh purnama, tuan-tuan, masya-Allah. Seperti bulan penuh purnama ada di kalangan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia akan masuk syurga. La yadkhuluna awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum, takkan masuk awalnya sehingga masuk akhir. Maknanya selagi mana akhirnya tak habis, selagi itulah mereka akan masuk sama-samalah. Ini satu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad. Kemudian ada lagi riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata yadkhuluna jannah min ummati hiya 70 alfan tudi'u wujuhum idatul qamar. Masuklah dalam syurga daripada umat aku itu satu zumrah. Apa makna zumrahnya? 70 alfan. Satu jumrah ni jumlahnya, bilangannya 70,000. Tudi'u wujuhum, bercahayalah muka mereka, cahaya idaatul qamar, seperti cahaya bulan. Seperti cahaya bulan. Ini ada satu riwayat lain lah, yang mana riwayat ni juga kata menguatkan lagi riwayat yang menyatakan terdapatnya 70,000 umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu riwayat lain pula menyatakan daripada Imam Tirmizi, Ibnu Majah, daripada hadis Abi Umamah Al-Bahili, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adani Rabbi azza wa jalla ayyadkhulal jannah min ummati 70 alfan bighairi hisab wala azab ma'a kulli arfin 70 alfan wa salasa hasyayatin min hasyayat Rabbi azza wa jalla. Nasrullah subhanahu wa ta'ala ayyajalana minhum. Ada satu riwayat daripada Tirmizi, juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, kan, daripada Sunan Tirmizi pun ada, Ibnu Majah pun ada. Hadis ni diriwayat daripada Abu Al-Bahili, menyatakan bahawa wa'adani, telah berjanji kepadaku oleh Tuhanku azza wa jalla, ayyadkhulal jannah, bahawa masuk dalam syurga daripada umatku 70 alfan, 70,000 bighairi hisab wala azab, dengan tiada dihisab dan tiada azab. Ma'a kulli arfin 70 alfan, beserta setiap 1000 itu 70,000. Beserta setiap 1000 70,000. Dahlah masuk 70,000 umat baginda Rasulullah SAW. Kemudian daripada ma'a kulli alfin, beserta setiap 1000 70 alfan, 70,000 yang lain. Kemudian wasalasa hasayat, dan terdapat juga 3 kumpulan, iaitu 3 hasayat.
Hasayat ini maknanya satu kumpulan yang kata dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pilih terus masuk. Gitu. Select, tup, gitulah. Hasayat. Hasayat ni maknanya kalau sebut dalam syarah-syarah lain, hasayat ni maknanya seseorang itu memberi orang lain dengan menggunakan tapak tangannya daf'atan wahidah. Satu pemberian daf'atan wahidah, mana satu dafa', satu pemberian begitulah. Kan? Mi ghairi waznin wala taqdiran, dengan tanpa ditimbang, tak ada timbang apa-apa dan tak ada dikadarkan apa-apa. Jusuk pilih macam tu, pilih so select masuk. Gitu. Pilih select masuk. Masya-Allah, Tuan. Ada 3 kumpulan. Yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, seterusnya, fa iza husibat 70,000 ma'a kulli arfin min 70,000 fakam yakunu adal ajmali liman dakhala jannah man duna hisab. Maka apabila dihitung, dikira 70,000 berserta dengan setiap 1,000 tu 70,000, fakam yakunu adadul ijmali, maka berapakah jumlah secara ringkas liman yadkhulul jannah duna hisab, bagi orang-orang yang masuk syurga ni tanpa hisab. So berapakah jumlah semuanya? Wa kam adadun kullu hasiyah min hasayati rabb, dan berapakah pula jumlah kumpulan-kumpulan yang diselect terus tadi masuk tadi, kan? Daripada kumpulan-kumpulan yang diselect Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang bersifat Al-Azim, Al-Karim, Ar-Rahim. Nasallallahu ayyajalana fi tilkal adad, dan kami minta kepada Allah Taala supaya kami dijadikan daripada kumpulan-kumpulan tadilah. Masya-Allah, tuan-tuan. Baik, kemudian wa amma basyaratul tsaniyah fa hiya anna adad ahli jannah min hadhihi ummah huwa salasa adad ijmali li ahli jannah. Dan adapun berita gembira yang kedua, maka iaitu sesungguhnya bilang ahli syurga daripada umat baginda Rasulullah SAW itu ada yang menyatakan bahawa 2/3 bilangan secara ringkas daripada kumpulan ahli syurga. Fayadkhulu jannah min ummati Muhammad SAW aksara mimman yadkhuluha min kulli umam as-sabiqah al-mujtami'ina. Maka masuklah ahli syurga daripada umat baginda Rasulullah SAW terlebih banyak daripada orang-orang yang masuk daripada umat-umat yang terdahulu. Masya-Allah. Sebenarnya umat baginda Nabi Muhammad SAW ni jumlah lagi ramai. Masya Allah, lagi jumlah lagi banyak, tuan-tuan, berbanding dengan umat yang terdahulu. Min kulli umam as-sabiqah, yang terdahulu, al-mujtami'ina, yang mana mereka kalau dihimpun semuanya lebih ramai umat Muhammad SAW. Kemudian waqaja'at hazil basyarah anna Nabi SAW fi hadisihi alladhi qala fihi al-ashabi yawman ataradawna an takuna rubu'a ahli jannah. Qulna na'am. Qala ataradawna an takunu sulusa ahli jannah. Qulna na'am. Qala ataradawna an takuna syatru ahli jannah. Qulna na'am. Qala wallazi nafsi bi Muhammadin biyadihi inni la arju an takuna nisfu ahli jannah wa zalika anna jannah la yadkhulaha illa nafsun muslimah wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda min jildil sawril aswad al-ka'syatil aswad min jildil sawril ahmar. Rawahul Bukhari. Dan datang pula satu hadis kan daripada mubasyirat, juga daripada gambar-gambar yang menggembirakan yang datang daripada baginda Rasulullah juga. Satu hari satu hari Nabi berkata kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala, "Ataradha an takuna rubu'un halil jannah?" Adakah kamu redha? Nabi tanya dengan para sahabat, adakah kamu suka bahawa jumlah kamu itu 1/4 daripada ahli syurga? Kamu suka tak kalau kami semua 1/4 ahli syurga? Kunna, kami berkata, na'am, ya Rasulullah, kami redha. Kemudian Nabi berkata lagi, ataradana an takunu sulusa ahli jannah? Adakah kamu redha jumlah kamu itu adalah 1/3? 1/3 tadi 1/4 ahli syurga, yang sekarang ni 1/3 pula. Kamu suka tak? Qulna na'am. Kemudian Nabi kata lagi, atardawna an takuna syitra ahli jannah? Adakah kamu redha jumlah kamu ni 1/2 ahli syurga? 1/2 pula. Kamu suka tak?
Qulna, kami berkata na'am. Ya, kami suka. Qala wallazi nafsu Muhammadin biyadih inni la arju an takuna nisfu al-jannah. Dan Nabi pun berkata, dan demi yang diriku, diri Muhammad itu di tangannya, sungguhnya aku berharap bahawa kamu semua itu merupakan 1/2 ahli syurga. 1/2 ahli syurga. Wazalika anna jannah, dan bermula demikian itu, sungguh syurga itu la yadkhuluha, tidak akan masuk akannya ke dalam syurga itu illa nafsun muslimah, kecuali diri-diri yang sejahtera, orang-orang yang akidah dia sejahtera, akidahnya betul. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tiadalah kamu itu daripada kumpulan ahli syirik illa kecuali kasyaratil bayda min jiddil syauril aswad, kecuali seperti bulu bayda, bulu yang berwarna putih pada kulit lembu yang berwarna hitam, ataupun seperti sya'ri sauda, seperti bulu hitam, pi sya'ri sauril ahmar, pada bulu lembu yang berwarna ahmar, merah, bulu lembu yang berwarna merah, macam tu. Jadi dalam hadis ni nak nyata kepada kita, jadi Nabi bersoal jawab dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kan, Nabi tanya, kamu suka tak kalau kamu ni 1/4 ahli syurga? Sahabat kata suka. Kamu suka tak kalau kamu ni 1/3 ahli syurga? Maka kata semua suka. Bagaimana kalau kamu ni 1/2 ahli syurga? Semua sahabat kata na'am, ya. Dan Nabi kata, aku berharaplah kamu ni, kan, umat aku ni 1/2 ahli syurga. Masya Allah. Itu harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Kemudian ada satu hadis pula menyatakan bahawa, hadis riwayat daripada Tirmizi, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah ishruna wa mi'ah safin. Ahli syurga itu terdapat 120 saf. Ahli syurga terdapat 120 saf. Kemudian samanuna minhum min hazil ummah, kan, samanuna minha min hazil ummah, 80 daripadanya daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arbauna min sayyidil ummah min sayyidil umam, dan 40-nya daripada sekalian umat yang lain. Baik, cuma berapakah jumlah ahli syurga sebenarnya? Wallahu alam. Tak tahulah kita jumlahnya berapa. Cuma Nabi hanya menganggarkan contohnya 1/2, kan. Kalau dalam bentuk, Nabi kata dalam bentuk saf tadi, maknanya kalau ada berapa saf tadi? Kan? Ada 120 saf, jadi maknanya 80 saf. Ada 120 saf, maknanya 80 saf itu daripada umat baginda Rasulullah SAW, dan 40-nya daripada umat selain daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, daripada perkongsian kita, perbincangan kita malam ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita ni termasuklah insya-Allah dalam kumpulan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni, kenapa Nabi tak sebut yang 70 ribu itu daripada para sahabat? Ini menjadi persoalannya lah. Kenapa Nabi tak kata 70 ribu itu para sahabat? Ataupun as-sabiqun wa awalun, orang yang terdahulu, yang terawal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat menyatakan, ada pendapat menyatakan bahawa, nak menyatakan pada kita bahawa, kan, maknanya kita semua ni umat akhir zaman pun berpeluang, maksudnya kita pun berpeluang untuk menjadi 70 ribu. Jadi itu sebabnya Nabi tak khususkan kepada para sahabat radhiyallahu taala. Kalau kira kan para sahabat pun ramai dah. 70 ribu para sahabat ramai. Berpuluh ribu para sahabat yang ada, yang beriman kepada Rasulullah ketika Nabi masih hidup. Tetapi kenapa Nabi tak kata daripada para sahabat? Ini nak nyata pada kita peluang untuk kita lah. Maknanya peluang sama rata dibagi kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting, kan, yang macam yang Nabi kata tadi, janganlah kita minta untuk dijampi dengan benda syirik, ataupun kita menjampi dengan benda syirik, ataupun kita percaya pada burung yang membawa sial pada kita, ataupun binatang.
dan hendaklah kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim batawakkalun. Dia tahu taala kita nak bertawakal dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasuk syurga dengan bighairi hisab wala azab. Tak ada hisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi itulah perkongsian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi, yang saya kongsi malam ini insya-Allah akan beri manfaat pada kita bersama insya-Allah. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.